السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang, masa dan kesihatan, rezeki untuk kita duduk mendengar bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis yang kita dengar, yang kita riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi panduan dan pedoman, pengajaran dan juga ikutan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita akan sambung berikutnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Bab berikutnya iaitu bab orang yang diminta pendapat atau orang yang diajak untuk bermusyawarah, hendaklah seseorang yang amanah, jujur dan tidak khianat kepada rakan ataupun sahabat ataupun pihak yang memohon atau meminta pandangan daripada diri mereka. Maksud hadis yang kita nak baca ni, Nabi mengajar dan mengingatkan kita bahawa orang yang apabila ditanyakan pendapat, orang yang apabila diajukan sesuatu pertanyaan, hendaklah dia jujur, berkata benar. Kalau perkara itu buruk, katakan buruk. Kalau perkara itu baik, katakan baik. Bukanlah pendapat yang diberikan itu bertujuan untuk mengampu, membodek atau menjaga perasaan orang yang hendak ditanya ataupun orang yang bertanya, tetapi hendaklah jawapan dan juga pendapat itu berdasarkan pengetahuan dan hakikat yang sebenarnya. Kalau orang tanya kita, boleh tak saya nak berurusan dengan si fulan, kita kena cakap betul lah. Kita kata si fulan ni satu orang yang tak boleh dipercayai, dia orang yang tak boleh diharapkan, tak boleh pakai lah dalam bahasa kita ni, kita kena cakap. Sebab bila orang minta pandangan dan pendapat kita, dia meletakkan suatu amanah, dia meletakkan suatu kepercayaan supaya kita boleh memberikan panduan dan pedoman untuk dia ikut dan dia jadikan benda itu sebagai penilaian pada diri dia. Dia kata boleh tak beli rumah ni, kita jangan duk ingat nak makan kamsin dia kan, kita jangan duk ingat nak makan komisen dia. Setengah-setengah ejen ni dia tahu dah, kata rumah tu memang tak boleh guna kan, rumah tu memang banjir lah, tak rosak, kata ceruk lah, rumah tu pun memang ada problem. Tapi oleh kerana kalau jual, dia boleh makan hun kot atas, dia boleh makan komisen kot atas. Dia kata rumah ni memang ni tak berhenti sat orang tanya. Kalau hang tak ambil, orang lain tu duk beratok nak ambil, padahal tak ada siapa, tak laku lama mana dah kan. Kawan tu pun oleh kerana di atas kepercayaan, di atas thiqah,
di atas thiqah dia kepada pandangan dan pendapat yang kita bagi, di atas kepentingan kita, maka dia pun ambil pendapat tu dan dia ikut. Kita telah anaya dan zalim kepada saudara kita. Ini hadis yang kita akan baca, yang mana bila kita diberikan, dikemukakan, diajukan, ditanyakan suatu perkara, kita nak kena bersikap jujur. Kerana orang yang ditanya itu, dia memegang amanah daripada orang yang bertanya. Jadi kita kena cakap betul dalam bab ini. Orang ni macam mana, kenderaan ni macam mana, rumah ni macam mana, barang ni macam mana, pihak ni macam mana. Itu apa yang diajar. Kita tak boleh ada dia adik-beradik saya ni, kalau saya cakap betul saya lagi, sian kat dia. Tak boleh. Orang tanya kedai makan tu sedap, dia kata kalau hang nak pergi buang duit, ambil makan kedai tu. Habaq tu terang. Ui, tak boleh, dia kawan saya, sekali saya pergi habaq tak sedap, orang tak pergi, sian kat dia. Yang tu pun pergi bawa mai, order lah 3-4 benda, tak sedap. Dia kata, tak guna betul aku tanya dia, dia tak habaq apa, rentah duit aku. Nampak? Sebab itu dalam hal ini, orang yang ditanyakan pendapatnya, orang yang diminta buah fikirannya, orang yang diajukan soalan, dia memegang amanah untuk memberikan jawapan, pandangan, pendapat sesuai dengan hakikat benda tersebut. Dia tak boleh, apa ni nak cakap ni kan. Pertimbangan dia ialah fakta. Pertimbangan dia ialah benda tu betul. Kalau betul, kena kata betul. Kan? Hatta kepada perkara yang mungkin kita ada kepentingan di atas dia. Ini kita kena cakap lah kan. Baik, kita tengok hadis yang mana Nabi SAW berlaku keadaan ini kepada baginda, seperti mana yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam kitab yang kita duk baca ni, Al-Adabul Mufrad, yang ditulis, dikarang dan disusun oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita tengok sikit hadis dia. Dia kata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia telah keluar pada waktu yang orang tak keluar. Pada keadaan dan detik ketika mana orang tak keluar daripada rumah, pakat duduk di rumah. Ini maksudnya waktu-waktu orang tak keluar ni pelik lah kalau kita keluar. Umpamanya mungkin orang tak keluar tengah malam ke, mungkin orang tak keluar tengah hari ke, tapi kita pergi keluar waktu tu. Jadi Nabi SAW ni dia telah keluar fi sa'atin la yakhruju fiha. Dia telah keluar pada satu waktu yang orang tak keluar. Kita ni kalau keluar daripada rumah kita pada waktu orang tak keluar ni, menunjukkan mesti ada benda besar atau ada satu pasal kita tak duduk di rumah. Kalau tidak, waktu-waktu ni orang duduk di rumah. Waktu-waktu yang seumpama ini, kebiasaannya orang duduk di rumah. Yang hang mai cari apa kat luar ni? Kalau kita jumpa lah, contohlah kita jumpa satu orang duduk tengah kangak. Kangak ni pukul 9 tu pelik dah lah kalau keluar. Dululah. Tengok-tengok pukul 9:30, pukul 10, dia duduk dalam kangak. Kedai semua tutup. Dia kata, hang mai mana, orang tak mai keluar pukul ni. Contoh. Kan? Fa'atahu Abu Bakar faqala ma jaa bika ya Aba Bakrin. Qal kharajtu alqa Rasulullah wa anzuru fi wajhihi wa taslim alayhi. Falam yalbath an jaa Umar faqala ma jaa bika ya Umar. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab pada waktu orang tak keluar. Maksudnya Nabi, Abu Bakar dan Umar telah keluar dan bertemu pada saat dan waktu orang tak keluar. Tapi mereka tiga keluar dan bertemulah mereka bertiga ni di suatu jalan.
Bila ditanya kenapa Abu Bakar keluar, kenapa Umar keluar, maka jawab mereka, al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar ni kerana kami lapar dan tidak ada apa untuk dimasak dan dimakan di rumah kami. Kan? Macam kita lah. Tiap-tiap malam kita keluar cari makan. Kedai mana? On sana, on sini. Kan? Duk atuk kedai lah. Bukan pasal tak ada makan. Pasal duit terlalu banyak. Tapi Nabi ni memang tak ada makan, nak makan di rumah dia. Tak ada makanan nak makan di rumah dia. Dia keluar pada waktu tersebut. Abu Bakar dan Umar juga keluar. Ini menunjukkan kehidupan Nabi dan sahabat yang begitu susah. Panjanglah kalau kita nak bincang pasal apa kehidupan Nabi ni susah, kan? Kenapa Abu Bakar dan Umar sampai tak ada makanan di rumah? Kalau kita nak hurai panjanglah. Ada alasan dan munasabah dia. Tapi nak habangnya, demikianlah betapa susah dan betapa payahnya kehidupan Nabi dan sahabat. Tidaklah seperti keadaan kita pada hari ini. Baik. Dia kata al-ju' ya Rasulullah. Kami keluar ni kerana kami lapar. Jadi kami keluar nak cari makan. Kemudian Nabi SAW juga menjawab, wa ana. Nabi kata demikian juga aku ni lapar. Jadi ketiga-tiga mereka ini keluar daripada rumah disebabkan oleh kerana lapar dan ingin mencari makanan. Ingin cari makanan. Kan? Tapi yang ni tuan-tuan, dia ini satu benda jugalah. Tak apa, kita baca lah. Sekali kita sebut. Fantalaqu ila manzili Abil Haytham Ibn al-Tayhan al-Ansari wa kana rajulan kathiran nakhl. Oleh kerana mereka bertiga ni lapar dan tak ada benda nak makan di rumah, mereka keluarlah. Jadi Nabi SAW ni telah ajak mereka bertiga ni pergi ke rumah Abul Haytham bin Tayhan al-Ansari, satu orang kaya yang mana dia ini mempunyai banyak pokok tamar. Dia kata, jom kita pi rumah kawan ni. Nombor satu, dia banyak tamar. Yang kedua, dia pemurah. Kan? Jadi barangkali kalau kita pi ni memang selalunya tak balik dengan tangan kosong lah. Memang pi tak lapar lah. Kalau kita duk pikap mai tuan-tuan, yang ni macam duk ada ambil kesempatan lah pula. Kan? Macam nak perkena kawan tu, betul ke? Sebahagian kita kadang-kadang bila dia macam ni lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit lebih sikit, kan, tuan-tuan pi mana-mana kedai, lepas tu orang main duduk meja tuan-tuan, walaupun kita tahu dah dia ni akal ni, kan, seperti apa, cerita apa tu, Doremi ke? Doremi ke Datuk? Doremi. Kan? Dia nak perkenal kau tu. Tapi dalam agama ni, dia ajar satu benda yang luar sikit daripada kebiasaan. Kita kalau orang main macam tu, kita rasa dia nak perkenal kita. Dia rasa dia nak mengambil kesempatan. Dia ni memang main nak makan free. Yang nak kena bayar aku. Tapi agama ni dia punya cantik dia. Dia kata apa? Dia telah ajak kita untuk melihat benda itu sebagai kebaikan dan juga ruang untuk kita melakukan sesuatu mendapat pahala. Tak timbul soal nak perkenal. Sebab kita juga kena sedar bahawa kekayaan dan duit yang kita ada tu juga datang daripada kurniaan Tuhan. Agama ajar kita untuk berkongsi kekayaan itu, untuk melakukan kebaikan. Sebab itu apabila orang mai dekat kita,
sebenarnya Tuhan telah membuka jalan untuk kita buat baik. Kita kena tengok dari sudut positif. Sebab itu ketika mana ada orang nak beranak, dalam cerita yang selalu saya kongsi dengan tuan-tuan, ada orang nak bersalin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an jumpa dia. Abu Bakar jumpa dia nak bersalin, Abu Bakar balik bagi tahu dekat isteri dia, suruh pi tolong perempuan tu. Suruh keluar pi tolong perempuan tu. Apa kata Abu Bakar? Saqallahu ilaik. Allah Subhanahu wa taala telah bawa kepada engkau. Dia balik bagi tahu dekat isteri dia, Allah telah bawa kebaikan kepada engkau. Bukan kebaikan lah, maksudnya ada orang nak beranak tu hampir tolong. Artinya apa? Peluang yang telah diberikan kepada engkau mungkin tak ada pada orang lain. Sebab itu kadang-kadang bila tuan-tuan selalu dengar kan, apabila orang mai minta bantuan kepada kita, kita yang diuji lebih pada dia. Dia tu Allah uji susah lah. Tak ada duit, miskin, nak kena mai jual di meja ke meja, nak kena mai minta simpati. Tapi ujian kepada kita, Tuhan nak tengok hang ni kedekut ke, berkira ke, bakhil ke, genggam rapat ke. Sebab ujian itu yang sebenarnya duk di kita. Dia mai dia kata, ni saya minta sedekah sikit ni kan. Dia ujian lah, dia susah. Yang kita tu ujian juga, nak tengok sama ada kita ni boleh bagi tak boleh bagi. Dan apabila benda yang memerlukan pertolongan mai pada kita, itu ialah peluang untuk kita buat baik. Kan? Bukan, tapi kalau orang kita tu dia lah abang mudah berkira sangat, tengok orang duk perkenal abang, apa-apa pun orang mai cari abang. Yang ni penasihat tak bagus. Sama ada tuan-tuan cari penasihat baru, pecat penasihat ni, atau kekalkan penasihat ni tapi tambah penasihat lain satu lagi. Boleh, dua-dua boleh. Dia kata aku nampak kena tamatkan kontrak hang lah, pasal nasihat hang semua tak bagus. Aku dah dapat penasihat baru ni bagus. Dia punya elong pun kurang sikit pada hang. Ambil badan. Penasihat ni jangan duk cakap banyak sangat, pasal bila-bila boleh ditukar. Kan? Bos tak ditukar, tapi penasihat boleh ditukar. Kan? Lagi ramai penasihat lagi bagus, pasal lagi banyak buah penangan kan, buah pendapat. Pasal tu orang duk buat majlis penasihat. Kan? Baik, kita sambung. So nak bagi ceritanya apa? Nak bagi ceritanya depa tak lena dah bagi ni orang perempuan. Depa nak tengok kontrak depa nak sambung ke dah. So kita sambung balik. Dia kata, so ceritanya bila mari kepada kita ni satu benda yang memerlukan pertolongan. Saya nak sebut mesej tu ya. Apabila datang satu perkara yang memerlukan pertolongan, sama ada dari sudut kudrat, dari sudut keuangan, dari sudut kedudukan, yang mana dia menuntut kita untuk menolong, tuan-tuan kena melihat dia satu peluang untuk kita mendapat kebaikan di atas kesusahan orang. Jadi kalau tuan-tuan orang mai kita pergi belanja dia, alhamdulillah kan. Tu satu peluang kita nak buat baik. Kerana akan mai satu masa nanti kita tak ada ruang nak buat benda tu. Kan? Kita ada banyak kali lah duk jadi. Kita pi niat nak belanja orang. Kita pun bawa duit lebih sikit, ajak dia pi minum. Kita nak boleh pahala lah bagi tu dah. Boleh pahala pasal kita nak belanja dia minum. Bila kita nak pi bayar, tuan kedai kata orang lain dah pi bayar semua meja tu. Nampak? Terlepas dah peluang kita. Duit tu daripada jadi merah, tukar color pasal duk lama dalam pakit tak guna. Jadi kuning dah. Elok nak bawa keluar, orang tu bayar. Elok nak bawa keluar, orang berebut nak buat kebaikan. Kan? Sebab tu tengok video mana tu dia tunjuk bertengkar sampai macam nak bertumbuk pasal berebut nak bayar ni. Sebab masing-masing nak ambil kebaikan tadi. Kan? Baik. Okey, hadirin mukminin. Sambung balik. Lalu depa pun pi lah. Depa pi, walam yakun lahu khadam falam yajiduhu faqalu li imraatihi aina sahibuki. Pipi rumah Abul Haytham, apa dia ni, dia tak ada.
Depa tanya bini dia, "Pi mana laki hang?" Faqalat, dia kata, "Intalaqa yasta'dhibu lana alma." Dia kata tak ada pergi ambil air. Depa tak ada khadam. Depa tak ada khadam, dia kena pergi buat kerja ke dirilah. Kemudian tuan-tuan sambung balik, depa pun tunggulah Abul Haytham. Ini menunjukkan apa? Hadis ni menunjukkan apa? Bolehnya orang lelaki-lelaki ni dia bercakap dengan orang perempuan. Menunjukkan bahawa di zaman Rasulullah berlakunya interaksi, komunikasi, hubungan dua hala di antara lelaki dan perempuan dalam keadaan terbendung atau terkawalnya fitnah. Kan? Pasal itu kita kata pandangan yang kuat, yang memang disokong oleh dalil-dalil yang jelas, ialah wanita ni dia punya suara dia tak aurat. Dan dia boleh berurusan dengan lelaki, tak ada masalah. Dalam keadaan terlindung daripada, terselamat daripada fitnah. Depa mai tanya, cakap lah, Nabi tanya dia. Taklah pula dia kata. Dia tak katalah pula kan, tak boleh cakap aurat. Lelaki dia pergi, dia abang dia kata lelaki dia pergi ambil air kan. Artinya boleh bercakap lah dalam keadaan selamat daripada fitnah. Depa pun tunggulah sehingga Abul Haytham balik. Kan, bila dia balik, dia tengok Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi SAW, dia pun tanpa bertanya banyak, tanpa bercakap banyak, dia terus menghidangkan kepada Nabi SAW. Pergi kebun dia ambil. Thumman talaqa ila nakhlah. Kan? Faja'a biqinwin fawada'ahu faqala an-nabi. Dia kata, dia bawa mari dekat Nabi SAW ni buah tamar. Kemudian Nabi SAW ni tanya dia, ada rutab tak? Dia tamar ni kan ada banyak, ada balah kurma muda, ada tamar kurma yang dah kering kan, ada rutab kurma lembek. Nabi SAW berbuka dengan rutab dan bersahur dengan tamar. Nabi buka puasa dengan rutab dan Nabi bersahur dengan tamar. Rutab ni kurma yang lembek tu kan. Mula-mula dia muda, lepas tu dia kering, lepas tu dia rutab lah kan. Okey, baik. Kemudian Nabi SAW pun dijamulah dengan air sejuk dan juga tamar, kan, tamar. Kemudian tuan-tuan, dia bukan setakat itu saja. Dalam riwayat ni dia kata dia telah jamu Nabi SAW dengan kambing. Dia telah jamu Nabi dengan kambing. Dia telah jamu Nabi SAW dengan kambing. Yang tadi ni starter dia bagi buah kurma. Appetizer kan. Di kalangan para ulama, dia kata kebiasaannya Nabi akan start makan buah. Kerana itu ialah aturan syurga. Di dalam syurga, apabila manusia masuk, Allah Azza wa Jalla cerita, dia akan serve, hidangkan pada ahli syurga ni buah dulu. Lepas tu baru mari makanan yang berat sikit. Lepas tu mai daging lah, mai apa semua ni. Dia mula dengan buah dulu. Kan, kalau kita tengok Nabi SAW, sunnah dia makan buahan dulu. Dia hidang buah dulu. Kan? Dia sebaliknya dengan kebiasaan kita ni, buah ni di hujung. Tapi bila kita tengok pada kesihatan, tanya orang yang alim, pandai dalam kesihatan ni, dia kata memang kita seeloknya makan buah dulu. Kerana buah ni benda yang mudah dihadam dan mudah diserap. Dia mudah proses. Jadi kalau kita makan buah ni, bagus. Pasal itu bila kita nak buka puasa, kita makan kurma. Kerana kurma ni mudah ekstrak glukos, tenaga. Lepas tu baru kita bantai martabak ke, roti john ke, segala apa ke, dia tak terkejut sangat lah. Jadi lepas ni kalau kita mulakan hidangan kita, kalau nak ikut tertib syurga ataupun sunnah Nabi, kita serve buah dulu.
Boh pun tengok padang patut lah. Boh yang munasabah lah, pergi duk bantai Ryan dulu, sengkok kawan tu. Kan? Dia kata kita kena mula dengan boh dulu, tu dia buat main Ryan. Pakai tak makan nasi tu. Bagi boh yang lembut-lembut sikit, boh bitik, tembikai ke, apa-apa yang ringan kan. Lepas tu janganlah boh sampai ke sudah, cerik kau tu. Kan? Habis buah rambutan, hantak mai tembikai, hantak mai pelam, hantak mai ciku, hantak mai dokong. Bila nasi ni? Kan? Dia kata tak ada, kita buah yang ni. Hari buah-buahan sedunia, kan? Baik. Lepas tu tuan-tuan hadirin mukminin, kita tak sampai lagi pada dia punya inti hadis ni. Kan? Apa dia berlaku? Dia kata فَذَبَحَ لَهُ عَنَاقًا أَوْ جَدِيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا. Dia pun melihlah kambing, hidang mai dekat dia, apa dia ni, makanlah. Dalam sebahagian riwayat dia kata Nabi menangis. Bila habis makan Nabi menangis. Kemudian Abu Bakar dan Umar yang makan sekali tadi ni tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, kenapa Rasulullah menangis? Kita tadi lapar tak menangis, bila kenyang menangis. Patut orang menangis waktu lapar. Ini dah kenyang dah, patut senyumlah, seronoklah, kita dah kenyang. Boleh kambing peri ni. Apa kata Nabi? Aku teringat, aku takut, dan aku teringat kepada ayat di mana Allah Azza wa Jal menyebut suatu benda yang sangat berat kepada kita. Tadi kita lapar. Nabi kata kita telah keluar daripada rumah kita dalam keadaan kita kelaparan. Dan kita tak tahu daripada mana kita akan makan. Kemudian kita datang kepada rumah saudara kita, kita dijamu sehingga kita makan dengan begitu baik dan kenyang. Nabi kata, Quran sebut, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nabi kata, aku teringat ayat itu menyebabkan aku takut. Allah kata, thumma latus'alunna, kemudian kamu pasti akan disoal pada hari ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Tuan-tuan tengok, Nabi baru makan sikit tu pun orang jamu, kan? Daripada berapa sahabat kata Nabi meninggal dalam isteri Nabi kata Nabi meninggal, pada hari Nabi meninggal tak ada apa makanan di dalam rumah. Dan sepanjang hidup Nabi, berapa kali je Nabi kenyang, lebihnya Nabi lapar. Tu pun Nabi takut di atas nikmat yang Allah bagi. Sebab itu kita yang Allah bagi nikmat banyak ni sepatutnya baca ayat ni. Uthman ibnu Affan diriwayatkan 3 kali dia baca surah ni, dia tak boleh baca pada ayat yang kedua. Setelah 3 kali dia jatuh pingsan. Dia hanya boleh baca ayat pertama, Alhaakumut takatsur, kemudian 3 kali dia pingsan. Dia tak boleh pi kepada ayat yang kedua. Takut, takut. Kemudian Nabi SAW tanya dia, halaka khadim? Duk nampak dia buat kerja dengan bini dia. Duk buat kerja dengan bini dia, dia pergi ambil ayak, dia pergi sembelih, dia masak, bini dia tolong. Nabi tanya, halaka khadim? Hampa tak ada khadam ke? Tak ada khadam. Nabi ada khadam. Dia pasal tuan-tuan khadam ni, dia kata, macam mana nak makan tak ada khadam ada? Dia khadam ni, dia sumber. Orang tanya, Nabi ni apa sumber pendapatan dia? Nabi ni dia sumber pendapatan dia untuk dia teruskan kehidupan dia adalah melalui ghanimah. Ghanimah ni apa? Harta rampasan perang. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala cerita salah satu daripada sumber hasil yang mesti diberikan kepada Nabi, yang mesti Nabi dapat bahagiannya ialah harta rampasan perang. Dulu perang, menang, dapat hadiah, dapat tawanan, dapat hamba, dapat harta, ada bahagian 1/5 untuk Nabi SAW. Untuk Nabi, yang lain ada lah. Tapi nak habaknya, Nabi ada hamba lah, kan? Nabi ada hamba. Baik. Kemudian tuan-tuan sambung. Kita pendekkan cerita ni, kita sambung. Nabi kata, esok mari rumah, aku nak bagi hadiah hamba.
Kan? Pendekkan cerita. Ini juga menunjukkan tabiat Nabi ni bila orang buat baik dia akan balas. Dan itu ada hadis dalam riwayat Bukhari dalam kitab kita Al-Adabul Mufrad, tahadu tahabu. Apabila orang memberi sesuatu, Nabi suruh sunnah kita balas. Kan? Sunnah kita balas. Nabi kata tahadu, apabila kamu saling bertukar hadiah, saling memberi hadiah, tahabu, kamu akan saling cinta mencintai. Jangan kita ya duk bagi orang tak balas balik, tak mau lah juga. Kan? Dia kena ada satu bagi, satu balas. Satu balas, satu bagi. Nabi kata esok aku nak bagi hamba. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, bila mai adalah apa dia ni? Nabi SAW bagi pilihan kepada dua orang hamba. Nabi nak bagi seorang. Ada dua hamba. Nabi kata, pilih. Nak ambil mana? Bila Abul Haytham Nabi tanya, pilih nak ambil mana? Kita mana tahu kan, yang mana rajin, yang mana balok, yang mana dengar kata, yang mana melawan. Betul tak? Macam tuan-tuan lah, pi rumah kawan tuan-tuan, dia nak bagi apa-apa barang, dia lah yang tahu yang mana elok, yang mana yang tak elok. Pasal itu tuan-tuan, bila orang tanya, tuan kena jujur. Orang meniaga ke orang apa ke, kena jujur, kena habaq. Pasal termasuklah hadis ni. Bila Nabi SAW suruh dia pilih, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, ikhtarli, ya Rasulullah, tolonglah engkau pilih untuk saya yang manalah hamba yang paling baik dan sesuai untuk saya ambil. Artinya hamba yang rajin, yang dengar kata, yang apa semua ni, tu saya kata tadi ni, orang yang bila kita minta pendapat, pandangan dia. Dalam hadis ni tajuk ni lah, yang cerita panjang tadi ni, latar keadaan tu, kejadian tu. Dia kata, ya Rasulullah, tolong pilihlah mai kat saya, siapa dia yang bagus. Kalau kita akan bagi hak balok, kita akan simpan hak rajin. Kita lagu tu masalah sikit, transfer hak tak elok tu, kita pergi ambil hak elok pergi jual hak tak elok tu, ambil tak elok. Kereta ni memang masalah banyak daripada aku duk tanggung, pergi perkena siapa-siapa, hang nak ambil tak kereta ni? Awak yang hang nak jual. Aku kereta ni kalau fikir biar aku tak mau jual, memang tak ada masalah apa. Muhung. Lepas tu yang nak jual, aku tak naik sangat. Kawan tu pun percaya, kita beli. Dia kata, aku tengok daripada hari hang beli tak naik-naik lagi. Duk ada di bengkel. Orang lagu ni cukup banyak. Dalam negara ni cukup banyak orang lagu ni. Cukup banyak. Dalam negara dan negeri ni cukup banyak orang yang memang dia nak perkena orang daripada awal. Pandangan dan pendapat dia itu menguntungkan dia, tapi mengenakan orang. Sebab dia tak beriman. Kalau orang beriman, dia akan ikut apa yang Nabi SAW sebut ni. Lagu mana kita tak mau orang, kita tak mau diri kita terkena, kita jangan pergi perkena orang. Kalau kita tak mau diri kita rugi, kita jangan pergi bagi cadangan yang mencahanamkan orang. Seperti mana kita tak mau benda tu tak elok kena pada kita, demikian orang beriman, dia tak nak benda tu kena pada orang lain. Ini orang beriman, kan? Nabi SAW bila dia kata ikhtarli, tolonglah pilih untuk saya, Nabi kata innal mustashar mu'taman khudh hadha. Nabi kata sesungguhnya orang yang ditanyakan pendapatnya adalah orang yang diberikan amanah, orang yang dipercayai. Nabi sebut benda tu dulu. Oleh kerana hang tanya aku, hang telah memberikan amanah, mesti aku jujur, mesti cakap benda yang betul, mesti pilih yang terbaik, mesti bagi sesuatu yang menguntungkan kau. Pasal dia tanya ni Nabi. Nabi kata apa? Ambil yang ni. Nabi kata ambil yang ni. Fa inni ra'aituhu yusalli, aku tengok dia rajin semayang. Bagus. Hang ambil yang bagus ni.
Tinggal hak tak bagus ni. Nampak? Nampak tak tuan? Tu dia. Mana nak cari lagi, kan? Wastausi bihi ma'rufa. Aku berpesan kepada engkau supaya berlaku baik kepada dia. Nabi kata, ambil yang ni, dia ni rajin semayang, bagus, akhlak dia baik. Aku nak pesan elok-elok, aku dah bagi dekat dia hamba, jagalah elok-elok, jangan duk buat tak elok kat dia. Baliklah Abul Haytham ni pi dekat bini dia. Alhamdulillah, Rasulullah dah pilih mai kat kita seorang hamba. Dia ni bagus. Rasulullah yang cadang ni, dia yang pilih mai. Dia kata apa? Dia kata supaya kita berbuat baik kepada hamba baru kita ni. Bini punya bagus. Bini lagu ni tuan-tuan susah nak cari. Dia kata, abang weh, dia kata, abang weh, macam ni lah. Nabi pesan hamba tadi, Nabi pesan kita kena buat baik kat dia. Hamba ni tak ada benda kita boleh buat baik melainkan kita merdekakan dia. Benda yang paling diharapkan oleh hamba dan dikira sebagai benda yang terbaik dia dapat, Nabi suruh kita buat yang baik, kita buat yang baik. Merdekakan dia, bang. Abul Haytham bila dengar buah cadangan isteri dia, dia pun bebaskan. Bebaskan. Dah tak ada hamba, dapat daripada Nabi. Bebas. Nabi tak suruh bebas. Nabi kata buat baik. Pada pandangan mereka, buat baik yang terbaik ialah bebaskan. Nampak? Akhirnya mereka pun bebaskan. Demikianlah hadis yang kita baca pada hari ini. Saya nak menutup tuan-tuan dengan beberapa hadis yang mudah-mudahan tuan-tuan semua, panjanglah kalau kita nak syarah. Tadi pun saya dah syarah sikit dah. Saya cuma nak baca kat tuan-tuan satu dua benda yang kita semua ni kena ikutlah. Antaranya yang pertama, Nabi SAW sebut, Nabi kata, wa man istasyarahu akhuhul muslim. Sesiapa yang diminta untuk bermesyuarat dengan saudaranya, sesiapa yang diajak berbincang, bermesyuarat, diminta buah pandangan dan pendapatnya, kemudian dia memberikan pandangan dan pendapat dengan pandangan dan pendapat yang tidak benar, dia sengaja nak dia tak mau bagi pandangan yang betul, apa kata Nabi? Faqad khanahu, dia telah khianat pada saudara dia. Dia telah khianat pada saudara dia. Riwayat Ahmad, siapa yang tak bagi pendapat dengan betul, dia dituduh sebagai khain, pengkhianat. Dia telah buat satu pengkhianatan. Nampak? Okey? Satu lagi hadis Nabi SAW, dia kempen kita sebelum nak buat apa-apa ni, dia suruh kita mesyuarat. Pergi cari orang yang bagus. Nampak? Antaranya, dalam hadis riwayat At-Tabarani daripada Anas bin Malik, Nabi SAW sebut, ma khaba man istakhara wala nadiba man istasyara wala hala man iqtasada. Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda dalam riwayat At-Tabarani, tidak rugi orang yang salat istikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan bankrupt orang yang bersederhana. Itu hadis riwayat At-Tabarani. Nampak? Kemudian dalam hadis Abu Daud daripada Abu Hurairah, ini hadis yang terakhir, Nabi SAW sebut, man uftiya bi ghairi ilm kana ithmuhu ala man aftahu. Sesiapa yang ditanyakan fatwa dan dia memberikan fatwa, fatwa ni jawapan lah, pendapat. Orang tanya satu soalan, satu hukum, dia pergi bagi pandangan, pendapat tanpa ilmu, sesungguhnya dia berdosa di atas fatwa itu. Tanpa ilmu, jawab ikut dan ikut suka, tak ada hujah, dia berdosa. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rushd fi ghairihi. Satu orang yang ditanya kepada dia satu pendapat, diajak berbincang, diajak bermesyuarat, dia tahu kata ada yang lebih baik, dia pergi habaq hak yang tak elok. Nabi kata apa? Dia tahu bi amrin ya'lamu anna rushd fi ghairihi. Dia tahu benda tu ada hak lain, hak elok. Kawan tu tanya,
Nak beli tanah tang tu kan, nak beli tanah tang ni. Dia tahu kata tang tu elok, tang ni tak elok, dia pergi habaq hak yang tak elok tu. Dia pergi habaq hak tak elok dalam keadaan dia tahu ada yang elok. Nabi kata faqad khanahu, dia telah khianat pada saudara dia. Hadis riwayat Abu Daud, dan kata Al-Albani hadis ni hasan. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat itu dahulu huraian pada bab dan hadis yang kita bincang ni. Mudah-mudahan apabila kita diberikan amanah, diberikan satu pendapat dan pandangan, kita cubalah bagi setakat mana yang kita tahu, luar daripada ilmu dan pengetahuan kita. Kita tidak dihukum dan tidak diberikan bebanan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.